Hai, Assalamualaikum dan selamat petang. Kita ke apa ni? Sekejap tu kak kita. Kakak dah sama? Kakak dah tapi Kakak dah? overkit lah kakak ni. Kakak tak sini lah. Masuk lah. Oh, kakak kecil sikit tak ada? Kalau cakap tak ada habis. Cuba cari. Ada orang okey. Hai, Assalamualaikum. Masuk dulu. Masuk pilih, masuk tengok. Hai. Yang kini produk keluaran semula jadi bersama Najiha. Produk nombor 1 pilihan keluarga anda semua. Iya, betul. Okey, Masuk jangan dulu, lupa share dulu. tag dulu anak tim masing-masing. Masuk dulu. Masuk dulu. Masuk semua supaya kita semua tahu yang Najah HQ sentiasa bersiaran setiap hari Sabtu hingga Khamis pada pukul 11 pagi dan juga 2.30 petang. Okey, tag anak tim supaya masuk. Yang ada tu tak apa, kami faham. Betul. Overnya. Ya Allah, takut dengan sama sendiri. Sebab kita pakai mic. Sebab itulah suara kita deras pula. Kuat. Kelantan, campur luar jadi deras. Deras. Suara kita deras. So kita jadi kuat. Adalah. Aduh. Mana ni? Okey. Petang ini kita ada segmen tersendiri. Segmen kesihatan lah. Jadi dekat segmen kesihatan ni kita boleh bincangkan lah. Kita bukan bincangkan lah, kita kecek pasal kesihatan mental, kesihatan fizikal, kesihatan psikologi. Mental psikologi tu sama je sebenarnya. Lepas tu mungkin tips untuk mendapatkan kesihatan yang baik. Jadi kita akan bawakan dalam segmen ni semua yang berkaitan dengan kesihatan. Contohnya diet ke, nak diet yang seimbang, nak dapatkan BMI yang normal untuk mereka yang overweight. So kita bincangkan dekat segmen ini pada hari Rabu petang. Sesi petang sahaja. Tak Okay? suka ni 2K je ni. Tak semangat lah. Jangan ni tak semangat. Dia ni 2K. Ya, boleh tak izinkan kami duduk ya? Boleh duduk Nisa. Sambil-sambil tu kita tunggu orang masuk. Kita ni lah dengar lagu Najihah dulu lah sambil-sambil tu Boleh. Mana? Sekejap. Pada hak petai dah yang ngatuk lagi. Subhanallah. Apa jadi sekat? Ini boleh dapat balik sekarang ni. Masak ni dulu. Mana lagi ni guys? Cuk komen. Cik komen. Kejap kita pun nak masuk dah. Kita tunggu selesai. Tapi boleh je nak start sah. Kita start Kita ada sambil-sambil. tajuk hari ni. Tajuk ini Cantik tak gelang tangan saya. Cantik tak gelang saya. Gerai-gerai kata. Nak buat ni pun comel. Jagalah kalau tu dah gini ya licin sikit. Apa ni? Setting. Patutlah. Okeylah, hari ni kita berada pada petang ini kita berada di segmen kesihatan. Okey. Dekat segmen kesihatan pada hari ni kami nak bawakan tentang tak secara detail lagi, kita nak bawakan tentang kesihatan mental. Memahami masalah kesihatan mental. Okeylah, seperti mana kita tahu sejak kita menghadapi pandemik lah, bukan sahaja dekat negara kita tapi negara-negara luar pun ada juga mengalami masalah yang sama. Ramai mereka yang terkesan dan sangat-sangatlah terjejas akan
ke kesihatan mental dia. Hai Kak Farida. Kak Farida, Kak Ena, Kak Rosnizan. Okey. So, kita ni bukan saja kalau nak definisikan sehat tu, kita nak mendefinisikan seseorang tu sehat bukan melalui kita tengok dia tak sakit. Maksudnya kita tengok fizikal dia tu sihat, tak bermaksud mental dia tu sihat. Sebab sekarang ni rata-rata memang ramai jugalah orang yang menghadapi masalah, bukan masalah mental, dia terganggu. Fikiran dia terganggu, lepas tu dia mikir roksi, dia jadi bukit tak waras. Dia macam kadang-kadang tu mikir kuat lah. Dia jadi macam tak sihat untuk kesihatan. Betul. Tapi untuk kesihatan mental ni kita susah nak kesan. Sebab biasanya seseorang ni dia akan nampak normal lah. Dia akan nampak normal, dia akan nampak sihat macam seperti biasa. Waalaikumsalam Cikgu Fendi. Amin. Ya, kekal cantik tu nak lah. Cantik, sihat, syarikat semua untuk berpuasa. Okey. InsyaAllah. Amin, insyaAllah. Waalaikumsalam juga. Untuk kita nak detect orang yang ada masalah sakit ni agak susah. Terutama sakit berkenaan dengan sakit psikiatri lah. Dia ada mental dan psikiatri tu lain tau. Psikologi, psikiatri lain-lain. So, macam pernah dengar tak? Anxiety, lagi ke apa lagi? Sakit. Ni kau. Dia depression. Depressed. Kebanyakan ni orang muda banyak depressed. Anxiety pun banyak kena attack lah ni. Jadi kita macam mana kita nak rasa tu? Kadang-kadang kita kena jumpa doktor. Kita rasa macam kadang-kadang bila orang susah tidur ni pun ada juga yang berkaitan dengan punya emosi lah. Kalau orang kata dekat sini lah hasil kajian dekat kita punya sambil tu tengok portal Malaysia kita punya ni, dia kata prevalence keseluruhan 11.2% daripada rakyat Malaysia yang dewasa mempunyai morbidity psychiatry ataupun mental, di mana kadar tertinggi adalah di kalangan yang berbangsa Cina dan 31%. Cantinanya untuk yang menghidapi sakit ni ramai perempuan mengalami masalah mental, iaitu pada tahap kadarnya 55% berbanding dengan lelaki yang hanya 45% saja. Tapi kebiasaannya dia sakit ni tak kira lelaki puan lah. Dia depends pada diri kita macam mana kita nak tenangkan diri kita nak menghadapi masalah tu. Tu bergantung pada diri kita. Dan dekat sini juga dia kata biasanya penempatan masalah yang menghidapi masalah ni adalah lebih tinggi di kalangan mereka yang tiada pendidikan, yang tiada pendidikan ataupun berpendidikan rendah, iaitu pada kadar 15 sehingga 16%. Kiranya tahap pendidikan ni dia memainkan peranan penting terhadap kita punya ni emosi, kita punya mental. Sebab masalah mental ni lebih tinggi di kalangan mereka yang tiada pendidikan atau berpendidikan rendah kan. Yang membimbangkan untuk rakyat Malaysia. Betul Kak Betul. Farida. Lepas tu gangguan, kalau yang ada macam ni saya sebut tadi, gangguan tidur, yang susah nak tidur, gangguan tidur ataupun insomnia, kadar keseluruhan adalah 14%, dengan mereka yang berumur antara 70 hingga 74% mempunyai prevalence tertinggi sebanyak 20%. Tanda dan gejala banyak, tanda dan gejala sangat-sangat banyak. Dia ada dekat, kita boleh detect dekat fisiologi, tingkah laku, psikologi. Psikologi ni agak susah hatilah. Agak susah lah kita nak trace. Kalau nak nampak secara, orang kata secara, bukan kontra, secara apa panggil? Tak cuba kata secara apa Cikgu Fendi help me? Menonjol lah. Kita kena tengok dekat tingkah laku. Contohlah, biasanya seseorang tu seorang yang sangat cemerlang dari segi pekerjaan ke, dari segi attitude dia dengan orang ke, dia sangat dia perform. Tapi untuk beberapa bulan ni dia sangat-sangat down. Waalaikumsalam Syazaidi. Waalaikumsalam. Betul. Waalaikumsalam juga Kak Siti Rahmadi. Dia sangat-sangat down, dia sangat-sangat berlainan. Contohlah, biasa dia seorang yang sangat hormati orang, ceria, happy go lucky. Tiba-tiba satu hari tu dia pemarah. Dia jadi marah, panas baran. Mari awal seorang pun jadi mari lewat.
jadi senyap, tak catch up dengan orang. Tu salah satu Tanda lah, kita akan nampak jelas. Tanda tingkah lah. Mungkin pada ketika itulah kan dia bila dia berada, dia dah sampai satu tahap dia dah berubah secara attitude tu, mungkin dia dah ni. Dia sebenarnya dia dah dalam keadaan yang teruk. Jadi untuk mereka ni kan, untuk kalau nampak macam ada ciran-ciran yang macam kita tahu dia ada masalah, better pergi, bukan nak suruh busybody tapi tanya. Sebab kadang-kadang orang ni dia terlalu memendam masalah-masalah ni. Kenapa dia jadi gitu? Sebab dia terlalu pendam. Masalah ni sebenarnya tak bagus untuk kita pendam. Bukan maksudnya kita kena jaja masalah kita, tidak. Carilah seseorang yang awak betul-betul percaya, yang boleh kita rasa dia boleh bagi solution dekat masalah kita. Kalau dia tak boleh bagi solution pun, dia boleh dengar. Dia seorang pendengar yang baik. Itu caranya. Allah Subhanahu. Dah jatuh. Dr. Penisa. Masalah kemurungan ni ramai sangat. Kadang-kadang pun Jong Kecek ni berkali dia murung juga. Tapi dia jaranglah nak murung. Murung tak Nisa? Murung kalau bila lapar. Dia tak lagi murak gol. Dia murung. Lawatan. Okey. Untuk pencegahan ni, untuk individu, Nisa bacalah, untuk individu dan juga untuk langkah-langkah pencegahan yang boleh dilakukan adalah memperbaiki strategi menangani masalah, mengukur sokongan sosial dan mengamalkan gaya hidup sihat. Untuk mereka-mereka ni kebiasaannya kena ada gaya hidup sihat. Okey, kebanyakan mereka yang tinggal dekat bandar, kebiasaannya dekat bandar ni agak busy. Sebab nak apa awak? Pen. Nak pen. Tak apa, tapi dia ambil belakang. Tapi tak cari mana ni pen ini? It's okay. Aku dia ambil lagi. Okey. Kebiasaannya mereka ni dia pressure dengan kerja. Okey, balik kerja pressure, lepas tu kalau ada masalah lagi, okey. Okey, dia pressure dengan kerja. Biasanya dia dekat kota, dekat bandar ni dia pressure. Sebabnya bos, okey kita faham ke, ada certain tu di sektor swasta dan ada lagi tu di sektor government lah. Kalau dekat sektor government tu okey lah sikit. Kalau yang bekerja di sektor swasta ni kita tahu pressure dia lain macam sebab kita nak compete dengan another companies kan. So, dia bos akan tekan siapa? Bos akan tekan staff lah. So, staff ni kebanyakannya akan mengalami mereka akan stres. Kalau mereka yang tak pandai nak menghadapi stres, mereka kemungkinan tinggi akan menghadapi kemurungan, depresi, anxiety, anxiety macam-macam yang sentiasa berlaku. Kadang-kadang benda ni kita tak boleh nak detect tau, kawan kita tu anxiety, kawan kita tu ada depresi. Kita tak boleh. Sebab biasanya mereka ni adalah golongan yang pandai memendam perasaan. So, caranya untuk kita buang stres, sebab masalah ni dia tak akan settle selagi kita tak solve, selagi kita tak hadapi benda tu. Tak akan ada masalah tu yang akan berlalu macam tu saja, tak ada. So, untuk kita ringankan, maksudnya kita tak boleh nak fikir 24 jam masalah tu, stres tu. Kita kena letak tepi dulu. Ibarat macam kita pegang gelas, kita tak boleh nak pegang 24 hours. Kita akan lenguh. Macam tu juga masalah. Kita akan rasa terbeban, kita akan rasa macam faham tak? Bila kita pegang even gelas kosong pun, tapi kalau kita pegang 24 hours, kita akan rasa macam benda tu adalah beban bagi diri kita walaupun dia ringan, tak ada air. Sometimes kita kena letak dulu masalah dekat office, kita kena tinggal dekat office, jangan bawa balik rumah. Tu paling penting. Kalau duduk dekat rumah, please fokus dekat awak punya family sahaja. So masalah dekat office, tinggal dekat office, masalah dekat rumah, tinggal dekat rumah. Jangan campur adukkan masalah antara personal dengan yang kita punya pejabat, masalah pejabat. Tolong. Personal lah. Personal lah, pejabat lah. Tinggal benda-benda macam tu. Bila kita bawa stres balik rumah, kita bawa stres atas, sebab bila duduk dekat kota ni, Nisa dia bawa satu masalah ni bagi pejabat. apa? Nantilah lepas lah kita ajak. Ya Ya ke? Ada ke sekali tu hot kat Ina pujuk tu. I think that so, sometimes kita tak boleh nak control. Betul. Sadarlah saja je. Apa yang panggil? Dia kena tinggal. So, untuk nak elakkan stres tu, kita kena gayakan amal hidup sihat. Macam amal hidup sihat, ada yang pergi mall nak hilangkan stres. Itu tak apalah. Tapi, sangat-sangat disarankan untuk gayakan amal hidup sihat. Contohnya jogging ke, pergi gym ke balik ni. Nak jaga badan.
Pergi makan tu pun boleh juga. Tapi kalau kita gemuk, kita pun stres balik tengok kita gemuk. Nak cari baju pula susah ke. Nisa ni stres. Nisa gimana? Nisa suka drive seorang ke? Nisa ya drive seorang. Pergi je mana-mana. Tak apa, ular jalan tu aku tak apa. Janji. Okey, rasa benda tu ringan daripada otak. Baru balik rumah. Gitu. Kebanyakan orang muda lah. Sebab orang muda ni dia terikut-ikut trend. Dia nak ikut sains-sains guna kereta, dia nak guna kereta juga. Sains-sains nak ada rumah, dia pun nak ada rumah juga. Shopping hilang stres. Memang hilang stres, tapi bila tengok akaun bank, bila tengok auto dia dah nak ya. Stres dia balik. auto stres balik sampai ke otak. Yang tu. Auto stres balik. Alamak. Sekejap. Okey. Jarang yang tak baca komen sangat ni. Kemurungan pun ramai-ramai. Kebanyakan orang muda. Jarang apa tu? Aduh. Jaranglah buat macam tu. Kalau tengok jarang. Apa ni? Jarang boleh buat macam tu, Nisa. Ada juga yang ikut balik. Ya, jarang. Sebab itulah apa orang panggil, agak susah kita nak asingkan. Sebab kebanyakannya bila dia ada pressure dekat pejabat, contohlah dia ada pressure dekat pejabat, dia bawa mood yang tak berapa nak elok tu bawa balik rumah. Jadi bila balik rumah, isteri ada dekat rumah, anak ada dekat rumah, anak-anak bising, dia macam melepaskan rasa amarah tu, rasa tension tu dekat anak-anak. Jadi ada sesetengah yang memang tak boleh nak handle. Ada. Nisa akui kadang-kadang diri Nisa pun macam tu juga. Kita susah sebab kita manusia. Tapi ada juga yang betul-betul dia pandai sembunyikan dia punya masalah dekat office. Tahu-tahu dia ada masalah. Tahu-tahu benda tu dah teruk. Yang tu pun susah juga. Kadang-kadang ni sharing ni perlu juga untuk partner. Kita perlu juga share dengan partner masing-masing. Contoh Nisa dengan Ida, husband and wife. Dia kena tahu. Ada serta benda tu dia kena tahu. Macam tu. Kawan ke macam suami suka share dengan saya tu kan dengar je. Tak apa. Bagus, kita dengar. Share. Kita dengar je. Tak apa Kak Farida. Walaupun kita ni kata, pasal useless ni aku tak boleh nak tolong. Kalau pendam tu kan? Hok pendam tu lah bahaya dah. Hok pendam tu lah kita kena pandai cungkil, cari switch dia untuk dia buka suara. Kadang-kadang yang pendam ni, hai Kak Lina Haris, kadang-kadang yang suka pendam ni, dia balik rumah, ni pecinya dengan suka sendiri. Dia susah. Kalau yang suka pendam ni, dia berlagak bila balik rumah, dia berlagak macam dia tak ada apa-apa masalah daripada kerja. Macam ni lah. Dah. Hatilah. Macam suami suka share dengan dia. Shopping kelas stres. Jadi kalau yang suka pendam ni, tolonglah kalau ada anak-anak yang suka pendam ke, memang kita kenal ke anak-anak biasanya untuk orang muda kan ada kebanyakannya anak-anak dah golongan muda dah biasa kan, golongan remaja lah kita kena banyak tengok sebab biasa golongan remaja ni dia banyak terikut-ikut dengan kawan, dah ada masalah kawan tak terima dia jadi stres nak pergi sekolah pun tak suka. Tu kita kena tengok anak. Takut dia bagi efek dekat kita, dia punya mental. Macam tu. Jadi kalau ada anak-anak tu nampak anak-anak macam suka pendam ke, macam kita tahu anak-anak yang duduk jauh tu punya suka pendam, tanya dia ada masalah ke apa, ada tak kena ke apa. Tanya, jangan paksa dia pula. Tanya. Tak semestinya anak kalau nampak sayang kita tengah murung ke ada nampak problem tu tanya lah. Dia bukan tak cerita, cuma dia tak tahu nak start kan. So kita kena tanya sebenarnya. Betul. Dia tak tahu nak mula daripada mana, dia tak tahu nak start. Nak untuk bercerita tu macam mana. Sebab kadang-kadang ada certain bila dia cerita. Apa? Kadang-kadang bila ada kawan yang cerita ada kawan kita bercerita, bila kawan tu dia pilih kita untuk kita dengar masalah dia tu satu mesti ada something yang buatkan dia rasa selesa untuk bercerita dengan kita. So memang amanah kita lah untuk jaga. Contoh kalau dia bercerita dengan kita, bercerita masalah dia lah, dia kata janganlah royak gini, semua ada masalah atas dunia ni, aku sendiri pun ada masalah. Tolong jangan turn off tu kalau macam ni gitu. Ada gangguan. Bercina dengan sama sendiri. Alih bahasa lelaki.
Baik nak lah ya Allah ya Tuhan. Dah. Aduh lah. Dia kata buat gak bos mu. Macam dia ni. Tak tahu kita bosan ni. Kenapa Mat? Nampak tak? Kenapa Mat? Tak apalah. Kalau ada sayang-sayang ko, kalau macam contoh ada anak tak kira lah anak ko, tak lelaki ko. Sayang-sayang ko kawan-kawan ke bila dia nak mengadu kata semua ada masalah. Tak ada ni jawab, tolong jawab yang gitu. Dengar je. Dengar dulu kalau rasa macam benda tu boleh cari masalah, boleh diselesaikan, bantu dia selesaikan masalah tu. Kalau rasa macam benda tu dah teruk sangat, aku pun tak tahu macam mana. Tak ada nak biar. So lah macam cari alternatif lain untuk selesaikan masalah tu. Kenapa aku tengah nganga tu? Lain okey oh? Tengah belok kecek. Lain okey ke? Lain okey ke? Itu nampak lain tu. Sebab dekat belakang. Itu dia. Lain okey ke tidak? Okey je kok. Okey, jelas. Okey. Apa dekat sana, dekat ni kita kerah. Kita nampak kerah diri sendiri. Itu masalah mental. Betul. Jadi masalah mental ni ada kalau yang ikuti TikTok ataupun dia bukan masalah mental sebenarnya dia tapi macam mana nak sebut gangguan lah dia ada satu ni. Kalau yang ikuti Nampaknya. ikuti Nak lagi nampak juga. TikTok L. Sekejap ni saya cari. Dia mendedahkan kita akan satu penyakit. Satu penyakit ni macam satu penyakit halusinasi dan dia juga boleh mencederakan diri dia sendiri kalau tak dikontrol. Dan untuk mereka yang menghadapi masalah ni, mereka kena ambil ubat yang berpanjangan serta mereka kena jumpa doktor secara berutin lah. Nama dia L ke apa Macam ni saya tunjuk. Sekejap minit ke? Sekejap guys. 20 kok. Jelas. Share lagi dengan Nisa sharing. Ida nak sharing. Akak je tak sempat nak komen. Tak apa akak. Tak apa. Kejap. Tak apa akak. Nisa tengah cari. Nisa tengah cari ada satu words tu. Okay. Dia influencer. Dia bukan influencer. Dia influencer jugalah dekat IG juga TikTok. Tino. El Haslina ke El apa nama dia? Dia mengganggu. Dia sharing. Kalau ada TV Ali Hijrah, tolong tengok TV Ali Hijrah. Sebab dia ada sharing. Dia punya penyakit dekat situ. Dan penyakit tu dia akan menyedarkan kita tentang satu penyakit ni memang kita perlu tahu pasal penyakit ni. Sebab dia sangat agresif lah. Tak apa akak. Dia berkenaan dengan halusinasi. Saya bersyukur. Tak ada Dia tak tahu nak sampai-sampai dengan ada ni. Itulah waktu ni memang ada pukul 1:30. Pukul apa ya? Ada 1:30 kan ada. So jadi simbol sikit. Ada live, ada. So live pula sharing pula betul. Sharing pula betul. Sombak lah sikit. Gitulah. Nanti saya cuba cari dekat kita. Allah derahnya subhanallah. Dia ada share tau dia punya. Dia tengah ni. El Haslina acting. Pernah tak tengok? Dia pernah sharing pasal dia punya sakit depression and psychosis. Yang ni. Dia pernah masuk TV Al Hijrah. Kalau nak tahu berkenaan dengan lebih lanjut dia punya sakit, dia depressed, dia macam dia royak, dia ada halusinasi dan kadang-kadang orang tu mari dalam bentuk kalau tak tahu macam mana dia boleh detect orang tu. Halusinasi dia tu nama ke apa Nisa ada ikuti juga dia punya sharing. Dia akan kalau dia benda yang dia halusinasi tu dalam keadaan mood baik dia akan cantik. Tapi kalau dia dalam keadaan tak berapa nak baik, dia akan datang dengan keadaan yang buruk. Lepas tu ramai yang macam kalau kita ni ramai yang nak fikir betul ke dia nampak hantu ke kata dok. Dia sebenarnya berhalusinasi. Dia kalau nak tahu berkenaan lanjut, memang dia memang kena tengok dia sharing apa dia ada dekat TikTok. Dia boleh lukis
orang-orang yang dia halusinasi tu macam mana. Dia nampak kan. Dia boleh lukis, dia boleh tengok ni. Nisa. Dia boleh gambarkan apa dia berhalusinasi. Dia lukis and then ramai orang netizen dia akan selalu mempertikaikan macam mana dia boleh record kalau dia halusinasi macam mana. Dia kata sebab dia influencer. Kadang-kadang benda tu attack dia ketika dia nak review bagai. Benda tu attack. Jadi dia kecek sorang. Janganlah datang. Jadi orang kata macam mana dia boleh record masa tu dia apa dah? Can you see this? Tu adalah benda-benda yang lukisan yang dia halusinasi lah. So scary. Scary gila. Kadang-kadang kita nampak macam hantu tapi kadang-kadang kita tak faham orang ni sebab orang lain masalah jadi susah untuk didefinisikan macam mana masalah ni. Dia sangat membahayakan Kak Farida. Dia boleh royak, dia sampai boleh mencederakan diri dia sendiri sebenarnya. Tapi dia dikontrol under ubat. Kalau husband dia dah ada husband tau. Husband dia akan seorang pantau dia lah. Dia seorang yang agak berjaya, dia seorang influencer, dia seorang yang seumur berhadapan dengan kamera. Kadang-kadang bila dia berhadapan gini kan contoh, benda tu mari. Halusinasi tu mari. Dia tiba jadi kecek seorang. Kalau benda tu mari, macam mana dia kata, marilah duduk dengan saya, mari duduk di sana. Padahal dia kecek seorang. Kalau nak tahu episod dia ada episod berkenaan dengan Cik Health, Puan L ni dekat TV Al-Hijrah ada panggil dia. Dekat situ dia terangkan dia punya penyakit, macam mana dia attack, macam mana benda tu mari. Dia kata kadang-kadang benda tu mari dengan keadaan muka cantik, kadang-kadang dia mari dengan keadaan muka buruk. Tu depends pada mood dia lah. Muka molek ada dia mari? Ada. Dia kata cantiknya. Lepas tu halusinasi yang si L ni, dia macam memestik. Orang tu macam mari. Memang bukan kejap. Contohlah, Nisa halusinasi ke Ida. Memang Ida je akan mari. Dia tak tukar nama lain lah rasanya. Tu setakat yang Nisa tengok dekat dia punya TikTok lah. Saya ada kawan kerja macam tu dulu. Kalau ada kawan macam tu dulu, mesti rasa takut kan nak berkawan dengan dia kan? Kak Faiza kan? Halusinasi ni memang sangat bahaya. Kalau budak-budak berhalusinasi kecek suara tu tak apa budak sebab kita tahu dia punya proses pembesaran untuk orang yang tua ni. Orang yang tua macam kawan Nisa pernah dulu dia bercerita dia punya roommate kecek suara, memang kecek suara. Lepas tu dia suka perhatikan kita. Yang ni seram lah kalau kecek ni. Dia suka perhatikan kita. Lepas tu dia punya tilam tu penuh dengan jarum-jarum peniti. Nisa tak tahu dia tu psycho ke apa ke, tapi dia roommate kawan Nisa, classmate Nisa, dia bercerita dia punya roommate tu dia suka kecek sorang. Kalau macam contohlah Nisa duduk dekat sekarang ni, Nisa berhadapan dengan awak semua okay? And depan Nisa ni, bayangkan depan Nisa ni meja study. So masa meja study ni dia berhadapan dengan dia dan meja study sahaja. Dan Ida tepi ni untuk study lah ibarat okay? Dia akan kecek sorang. Yelah, kita kan kena macam ni. Mana boleh buat gitu. Ibarat dia bercakap dengan seseorang. Kecek dengan orang lah. Lepas tu kalau dia tengok contohlah Ida ni pakai makeup tepi siap-siap lagi kelas kan, dia akan perhati dekat hujung mata, dia tengok, lepas tu dia senyum. Orang halusinasi tu. Nisa tak tahu dia psycho ke ataupun dia macam ada gangguan. Dia akan macam tu. Tu kawan Nisa cerita, dia macam so agak menakutkan orang gini, takut dia bersikap agresif dekat kita. Setengah ada dengan suara-suara mengganggu, bakal kurang dia suka berganggu. Ya, betul ada. Ada Kak Farida. Dekat kampung Nisa pun ada orang macam tu. Sebab Nisa terdedah dengan orang yang gini daripada kecil. Kita tahu dia tak berapa nasihat. So jadi macam kita kena ambil tahu orang-orang yang sebegini. Kadang-kadang dia pun orang-orang gini pun kadang-kadang dia nak sharing juga dengan kita. Dengar suara-suara lah apa. Kita yang normal, yang waras ni macam mana ada suara? Jangan kita dengar je. Macam untuk faham dia, kita kena masuk dunia dia. Tapi jangan masuk lah, bahaya. Rupanya ramai kot kena masalah gini. Ramai. Tambah-tambah lagi. So tak boleh pada remeh lah benda-benda gini. Kadang-kadang rasanya student ni pun ramai cukup lah. So setengah ada orang ada dengan suara yang mengganggu, buat kekurangan dan suka bergaul dengan orang sekeliling. Betul? Betul. Dia rasa serabut. Dia nak marah ke benda lain. Lepas tu dia nampak macam benda tu duduk kat dengan kita. Lepas tu dia balik kita. Lepas tu kita rasa serabut.
dia banyak benda yang kita tak nampak ni sakit. Bila sakit yang tak nampak ni dah sangat-sangat berbahaya. So kalau macam kita nampak orang tu lain sikit, macam pelik sikit daripada kebiasaan tu, tanyalah dia. Terutamanya kalau masih ada anak-anak yang duduk belajar jauh-jauh, perhatikan juga kawan-kawan tu. Sebab kita tak tahu latar belakang seseorang tu macam mana. Dia tu berasal pada background family macam mana. Sejarah family dia macam mana. That's why kita kawan dengan siapa-siapa pun kita kena perhatikan tingkah laku dia. Kalau kita nampak dia pelik, kalau macam terlalu obvious nampak, duduk sorang pun kecek, nak tidur pun kecek sorang. Kalau kita duduk perhatikan, kalau kita duduk buat kerja pun dia duduk perhatikan satu-satu di balik. Kadang-kadang dia tak perhati kita, dia perhati melalui ekor cermin. Dia tak cermin, dia perhati kita. Tak keseram? Seram. Ya, memang kita kena hati-hatilah dengan dia. Kalau balik tengah malam pun sorang, pukul 2-3 pagi baru balik, agak bahaya. Orang-orang sebegini memang agak bahaya lah. Dia memang mengganggu emosi kita, mengganggu kita punya fikiran. So kita pun jadi, kau siabuk dah kira dah ada masalah dah. Siapa ngajari gini kau dah teruk. So bahaya. Agak Tapi bahaya. kena cepat-cepat dapat rawatan lah. Tapi untuk lawatan. Lawatan mana? Kau ni. Tapi untuk depressed dengan anxiety ni, kita tak boleh nak kita nak apa dah? Kita tak boleh nak kata kita claim, aku ada depresi, aku ada anxiety, kena jumpa doktor dulu. Bagi tahu dulu doktor. Kalau nampak macam banyak sangat kriteria tu ke arah tu, macam doktor akan refer lah pakar-pakar psikiatri. Tapi kena ingat ya, kalau ada masalah, kalau apa-apa ada masalah apa, macam contoh kita rasa macam kita nak control diri, and kita rasa macam decide nak jumpa psikiatri, jangan. Kita bukan gila sebenarnya tu. Janganlah ada setengah orang tu dia malu nak jumpa psikiatri, nanti orang cop dia gila. Betul. Tak, sebenarnya Kita itu sangat boleh membantu. rujuk ke pakar jiwa, Betul. Kita kena rujuk orang yang bertauliah, orang yang ada kepakaran, orang yang memang ada ilmu pasal tu. Bunyi plastik dah tak bunyi. Dah berapa rasa. So Nisa dengan Ida kat sini pun tak nak kecek lebih, cuma kita nak sebarkan tentang ni, nak sebarkan yang kita nak sebarkan supaya orang sedar akan kesihatan mental, dan kita jangan tengik pun orang tu berkenaan dengan mental dia. Betul. Jangan cuba-cuba nak cabar kewarasan tu. Takut dia bertindak di luar kewarasan dia. Ada orang baran terutamanya. Betul. Sebab orang baran ni biasanya dia bertindak mengikut emosi. Kalau kita tahu seseorang tu baran, tolong jangan cabar dia punya kebaranan dia tu. Tak pasal-pasal pula. Tak pasal-pasal pula belakang pagar. Betul. Okey, waktu lah kita paling takut. Daripada gaya molek, lepas tu gaya dekat dah lewat. Dia masalah kecil pun boleh jadi murung, benar tak dok? Sebab tu lah kalau setiap masalah tu carilah cara penyelesaian yang baik-baik. Betul. Bincang lah, benda boleh bincang. Benda bincang ni dia macam ada masalah tapi dia senyap. Dia macam kalau dia tak tahu nak kena, so dia tak tanya orang, nak tanya, nak minta tolong. Kau dia senyap, tu dia pendek. Lepas tu masalah tu kau besar. Mula dia nak hang kat orang tu. Nak mulalah lah. Alhamdulillah. Dia kena hantar doktor lah sekurang-kurangnya. Jangan nak pergi berubat Tok Bomo lah. Tak ada istilah Tok Bomo tu. Tok Rojak lah, Tok Gapo lah. Untuk kadi tu boleh. Untuk nikah. Nisa? Untuk sih lah. Maaf, Tok nikah kalau ikut tu. Jangan duk pergi Tok Bomo. Jangan percaya sangat. Kalau nak pergi ustaz ke apa tu boleh lah Darul Syifa ke apa. Mungkin lah kita takut ada gangguan luar juga. Sebab benda yang tak nampak. Jiwa kan, bermain dengan gangguan jiwa ni kita tak nampak. Tapi sama-sama tu kita pergi jumpa doktor juga yang orang kata yang memang ada ilmu lah dalam bidang tu. Berapa pada sekarang ni? 3 minit. Lama juga kecek. Lama Nisa kecek. So itulah sedikit sebanyak Nisa sharing. Cikgu Fanny dulu pun masa muda-muda jenis barang juga. Kau tua ni okey dah. Betul lah, aku Cikgu Fanny gurau ni. Dia gini orang kata, macam Kak Ena kata, dia kata orang ni berubah ikut perubahan umur. Bila dah berumur ni dia kurang sikit. Dia petik dah Cik Ena suka. Ya, biasalah masa muda tu kan orang kata darah tengah panah. Darah panah, darah muda lagi. Betul Kak Farida, kalau pergi
Kalau pergi bomo gapo dia kata sako lah, hatu gatong lah, hatu terjung lah macam-macam jadi. Oh tiba-tiba tak pernah ni tiba-tiba jadi sako. Sako ni 7 keturunan apa 7 keturunan gitu. Tak oseh benda ni. Kalau boleh kita elakkan syirik lah lo ni nyo. Sebabnya dunia ni akhir zaman dah tapi gitulah, masih lagi orang percaya ke benda-benda ni. Tapi kita tak boleh nak ni juga ke, sebab kita tak tahu. Ada juga orang-orang yang zaman sekarang pun masih lagi mengamalkan ilmu hitam. Ada, bukan tak ada. Cuma kita tak tahu siapakah dia. Gitu. Mungkin ilmu hitam dia pun makin moden mengikut seiring dengan zaman. Lo ni kan orang boleh santau lah melalui Facebook, boleh santau melalui gambar. Sebab tu benda gambar tu bahaya juga. Pernah kita duk post. Tapi gitulah. Naluri. Dunia ni kan. Boleh je kalau nak post gambar tu. Tapi jangan, orang kata jangan letak nama full kita. Jangan sampai orang tu tahu nama full. Jangan tengok kamera. Dulu kerja penampak budak sekolah je. Lo ni tak penampak budak dah. Saya dah tahu. Ya dah. Tapi bawa hotel sama kan? Okay, cikgu Fendi kan cikgu disiplin. Yelah. Bawa hotel sama lah. Risau. Set netok ni. Cikgu Fendi peh ada set netok tu gapo? Tak ada set netok tu gapo. Set netok pasal tumbuh. Boleh gitu. Jangan saduk baloh gak. Tahu macam gempala macam gempala. Voice note. Ingat aku dah baloh. Orang live baloh. Pusing cukup sebab lo ni kan kan. Memang lah. Orang lelaki kita lagi doh dengan gitu, dengan benda gitu. Tapi tak apa lah mesti masa sekolah menengah ke zaman-zaman dulu ni Cikgu Fendi orang takut ke Cikgu Fendi. Orang kata orang debel. Tak boleh. Tak boleh satu. Tak boleh salah. Betul tak? Tak boleh tepuk bahu ni. Tapi biasanya orang hok gini dia hok yang romantik. Tengoklah dia cakap dia bad boy dulu. Biasanya bad boy dia romantik Betul. Sebab tu lah mahak broken. Sebab minat bad boy. Bad boy. Kata ke siapa tu Siapa? Awak kata ke siapa? Tak ada kata ke siapa. Start tahun tak jadi cikgu tak tahun ni tak jadi cikgu GPM, guru pusat sumber dan media, tak pergi rotera. Lalu kalau pergi sumber media ni pergi kamera telefon apa lah ya? Batu dia tera buat video DJ ke? Sistem PA sistem apa semua tu kan. Tapi biasanya kalau Cikgu Fendi ni Ida serah lah, Ida rasa kalau Cikgu Fendi ni dia cikgu popular dekat sekolah. Paling sporting. Berhibur gambar dengan budak. Kalau cikgu-cikgu gini dia popular. Ataupun di antara cikgu-cikgu tahu kisah percintaan budak-budak mana yang tengah couple sekarang. Romantik dari dulu. No, orang sendiri dah ingat mak dah ada dengar juga. Orang sendiri dah. Yang Cikgu Hefa romantik dulu. Mana Cikgu Hefa nak tanya Jola ke tak dia romantik ni. Tapi kalau nampak cara Cikgu Fendi tu memang romantik lah. Tiba. Menyempan ayahnya. Boleh lah anak ajar budak-budak sekolah. Betul budak kapal dengan siapa pun Cikgu Fendi tahu. Budak-budak siapa? Kata biasa cikgu gini dia tahu. Sebab kita tak sekolah kat Cikgu Fendi dia tahu pasal dia cerita dekat live. Dia tahu semua cerita budak tu. Budak tu couple dengan dia ni. Tu budak couple dengan ni. Tapi ada tau. Nisa tengok kawan Nisa dia couple kat zaman sekolah. Siapa lah ni? Putus couple. Couple dengan orang lain. Setahun macam lama juga. Lepas tu get back balik dengan dia. Lepas tu kahwin. Jodoh dia. Sebab Nisa pernah kecek gini dengan sebab dok rajin sembang dengan budak-budak. Ya, budak-budak akan selesa dengan cikgu-cikgu gini, sporting. Dia akan tiba-tiba tertubik. Sebab dok rajin ke sebab dok rajin tu maksudnya sebab duduk lah. Sebab duduk rajin sembang dengan budak.
Betul, dia kena dengan budak-budak sekolah dia kena sembang lah, kena tahu, kena tanya. Baru kita tahu masalah budak Soal tu. lagi kalau macam ada setengah budak kan, kalau ada budak-budak sekolah kan ada yang susah kadang-kadang dia orang ni bukan sejenis yang periang, yang ceria, dia pendiam kan, dia biasa pendiam. kan. Dengan budak kawan-kawan ni kan dia tak keluar mana. Dia Jadi duduk seorang dia, tak ada kawan. jadi nak tahu macam budak-budak yang gini, kita kena rapat. Saya akan bercerita lah. Budak-budak kan sekejap dia akan ikut member jadi dia tahu kisah-kisah ni. Betul ke orang tu contoh, betul ke Ahmad tu rumah dia gini-gini. Dia kena gosip juga lah sebenarnya kan. Kadang-kadang. Tapi biasanya orang yang jenis gini, dia tak ada kawan. So kalau ada pun dia semua kena bully. Orang so nak dia. Sebab dia rasa macam aku rasa lah. Dia rasa dia ni tak layak nak sayang orang. Faham tak? Betul, ataupun dia rasa macam dia akan menyusahkan orang. Padahalnya tapi tak semua, kita ada juga hak kita budak nakal. tapi ada je yang banyak lagi sebenarnya kita kena dengar lah daripada pihak tu. Ya Allah, Betul. kaki aku kena pedicure. Dengar tak? Mesti dengar ni sebab mak dah tu. Bunyi perut lah. Okey. Lagi ke apa lagi? Banyak sebenarnya kalau dia kecil ni. Banyak sebenarnya. Kadang tu siap bagi nasihat lagi. Budak lelaki langsung tak sesuai dengan awak. Dia tak handsome powernya. Lepas tu malas datang sekolah. Betul Cikgu Fendi. Betul. Tapi kan. Dia tak handsome awalnya Cikgu Fendi jahat. Tapi Cikgu Fendi biasa budak-budak yang Kelari gini kan. Kelaring ke Cikgu Fendi? Tapi biasa Cikgu Fendi budak-budak yang nakal malah mari sekolah ni. Biasa dia seorang budak yang dia yang akan ingat dekat cikgu dia. Dia akan ingat, dia yang akan tegur cikgu dia bila jumpa. Kalau macam budak orang pandai ni dia Bukan kata nak sombong tapi kebanyakan lah. tak gitu pun, tak semua gitu. Ada lah tapi kebanyakan bapa macam jatuh tu. Nampak rock. Dok nampak macam ada misah. Menyempat Saja. Ya, cika-cika selfie Anissa. kecekak. Betul tak handsome budaknya, budak Pulau lawa sangat-sangat tak sesuai langsung. Itulah Cikgu Fendi budak. Dia cinta ni buta Cikgu Fendi. Mungkin kat mata. Cinta ni buta. Cikgu Fendi tahu situ. Kalau tak buta, ada ke cerita celak? Kalau celak tu mestilah handsome bawanya. Aduh, Cikgu Fendi nakor, kelakor. Tapi kali dia tak save cinta itu betul, dia nak celak sama. Tak sebut betul. Dah kita tak setidur lah ni. Sabar je lah. Yelah budak-budak sekarang dia memang bercinta. Sebab kita ni dah. Kita sama sekolah, kita pun itu kan mesti kan Cikgu Fendi pun ada pengalaman kawan-kawan sekolah bercinta, tengok lama bercinta, tengok kahwin. Tengok kahwin. Begitulah dia. Nak macam mana jodoh dia zaman sekolah lagi tiba. Gitu. Kita tak boleh nak halang juga kadang ni. Tapi kita kena pantau. Kita kena pantau lah anak-anak ni. Sebab tak sesuai lagi nak bercinta sampai sekolah standard pun mak ayah beli. Sensitif ke? Betul. Mak ayah tanggung apa semua. Dia sendiri pun yang bercakap ni pun kadang-kadang meminta mak dengan ayah lagi. Kadang-kadang Dengar tak lagu kita pasal? Saja je. Cikgu Fendi bercerita Cikgu Eva di satu sekolah tak apa kan? Lonely lah. Ke sebelum kahwin Cikgu Fendi bercinta dengan Cikgu Eva? Cikgu Fendi bercerita Cikgu Fendi sekolah tak apa kan? Sebab tu lah orang kata. Oh iya ke satu sekolah? Sebab dia kan jiran kan? Dia kata dia agak tak jam lah balik. 4 minit je daripada rumah tua. Betul lah. Tak jauh. Esok pakai baju hitam, esok pakai tudung hitam. Boleh tak?
Tak apa, Cik Fendi tu macam mana tu jodoh. Jodoh kita kenal tahu. pun satu sekolah, mengajar pun satu sekolah. Seronoknya. Sentiasa dekat dengan suami. Kalau yang LDR ni bulan tu 7 bulan balik tu macam mana Cik Fendi? Cuba bagi pendapat sikit Cik Fendi. Tapi Nisa yang nak LDR. Nisa nak LDR. Apa nak? Dia nak I LDR. hate commitment. Dia benci komitmen. Lagu Hindi. Anda Cik Farida. Dengar ya? Kalau ada rezeki. Tapi tak tahulah, tengoklah dulu macam mana Kalau ada orang nak tak apa. Sambil-sambil tu lama kita tak dengar lagi tu stay live apa semua ni. Sambil-sambil tu kita kena tengok tau. Kadang-kadang kita tak payah nak itu sangat emosi orang. Sebelum kita nak sayangkan emosi orang, kita kena sayang diri emosi kita sendiri. Kita rasa macam kita tak okey, kita jangan buat benda tu. Jangan paksa diri. Contoh apa dah? Contoh awak tak suka orang paksa awak untuk dress up over macam Salah. bukan tengah perhatikan love tu siapa sebenarnya. Okay. Tak ada berdiri lagi. Pedih. Tak pedih. Pedih dah suruh. Tak ada. Tak apa. Bukan hari ni je soalan ni confirm. Apa before kita nak jaga mental health orang lain tu, kita kena jaga mental health kita sendiri. So macam mana nak jaga mental health diri sendiri ni? Cuba bagi satu tips untuk Nisa tahu macam mana untuk kita jaga mental health kita sendiri. Kita kena ada persekitaran yang okey, kita kena gaul dengan orang, kita tak boleh pendam. Kita kena cari kawan yang sekufu dengan kita. Betul. Kawan yang sama misi dengan kita. Betul. Kawan yang bukan maksudnya kawan sehati sejiwa, kawan yang boleh kita bawa bincang. Gitu. Kalau kita ada masalah dengan dia, ada perselingkuhan dengan dia, sangat mudah untuk dibawa berbincang. Bukan terus hentam ke romo. Itu main hentam saja, bukan. Betul, banyakkan zikir. Betul. Cikgu Farida. Betul, Cikgu Farida. Hak tu memang tak boleh lari. Memang kita kena dekatkan diri dekat Tuhan. Banyakkan amalan-amalan tambah-tambah bulan puasa ni. Tapi untuk kita cari dengan solution tu, kita kena jauhilah toksik-toksik circle ni. Banyak kali dah risau ya. Toksik circle ni dah ada macam-macam. Bukan untuk golongan dia timbul masa golongan kanak-kanak lagi yang ada, untuk fasa dewasa pun ada golongan circle ni. Toksik circle ni. Warga emas pun ada ke. Makcik-makcik ke suka membanding-banding ke. Anak aku kerja ni, anak kau kerja apa? Tu rezeki masing-masing makcik. Jangan. Kita satu untuk kita elakkan rasa macam membanding-banding, kita tolong aja compare hidup kita dengan hidup orang lain. Kita nampak dia mewah, kita nampak dia ni, tapi tak tahu sebenarnya kita dengan pressure dengan orang atasan, dia pressure dengan bos, persekitaran dia yang toksik, circle dia yang tak berapa ni. Kita nampak wah best lah dia hidup yang gini, tapi hakikatnya kita tahu, kita tolong. Lepas tu bagus untuk bandingkan untuk kita nak bagi kesedaran ke anak-anak supaya anak sedar. Tengoklah dia tu dapat 10A contoh, tengoklah dia tu dapat straight A, UPSR contoh. Benda tu contoh bagus, tapi jangan terlalu macam keluarkan kata-kata kesat. Ada jenis parent yang keluar kata-kata kesat. Bodoh lah. Dapat yang gini, tengok orang sebelah rumah tu dapat 5A. Wah, nak semua ni buat gini. Kadang-kadang kita tak tahu anak kita tu seorang yang slow ke. Dia penerimaan seseorang yang tu terhadap pembelajaran tu tak sama. Jangan banding. Mungkin. Jangan banding. Jangan. Jangan. Dia cari perkataan yang sopan sebenarnya ni. Jangan banding lah. Jangan. Kita kayak gitu, kita tak tahu ke apa perasaan anak tu. Jadi sebab tu jadi pendam je. Sometimes ada anak-anak ni akan timbulkan dendam. Sebab apa? Sebab kita ni terlalu banyak keluarkan kata negatif dengan dia. Betul. Niat ibu bapa ni dia nak tengok anak dia masa depan tu sangat-sangat cerah. Dia nak masa depan terjamin. Bukan dia jatuh dia. Kita kalau anak-anak tu kadang-kadang dia ada je mak ayah ni, alah rajin je hari-hari tapi result macam tu je kok. Tengok tak ada nak boleh straight A. Jangan kata gitu. Sebab kita tak tahu dia tengah usaha ke apa. Dia tengah usaha struggle nak hadap tu. Dia
dia masing-masing penerimaan itu lain-lain. IQ masing-masing. Jauhkan dia daripada kawan-kawan bersikap negatif seperti suka rendah. Betul Kak Farida, betul. Ada kawan-kawan bila kita nampak dia nampak kita macam contohlah kebanyakan bila biasa nak cari penjualnya bukan mudah macam kita nak jual produk Najihah kan, mesti akan ada orang belakang nak mengata dia jual produk betul benda tahu gitu tiba-tiba tu ganu pula. Orang gini kita kena jauh. Kadang-kadang orang gini bila dia dapat kita punya result barulah dia macam gitu. Hijau misal. Ni untuk apa? Tak apa jadi. Betul. Kadang-kadang orang gini dia suka kita dah ada keyakinan sebab kita ni masing-masing kan. Okey, boleh dikatakan benda paling orang Malaysia lah ni paling, tapi alhamdulillah sekarang ni orang Malaysia dah makin bijak menilai. Dulu kita selalu dibatasi dengan standard beauty. Beauty standard. Kalau putih je lawa, kalau ni je terus dapat layanan yang lain-lain lah. Kalau comel ni apa semua tolong gitu. Ada beauty standard ni wujud sebenarnya. Kadang-kadang dari family tu benda tu wujud. Tengok anak contohlah anak sulung ni comel sikit, anak nombor 2 ni kurang sikit gelak ke, rendah ke sikit, tak ni kan. Kita terus downgrade kan dia. Semua ni tak payah lagi ni. Kadang-kadang member tu baik je. Kadang-kadang member tu lagi bijak daripada si kakak tu. Tapi sebab kita downgrade dia daripada semangat untuk belajar, dia jadi tak berapa. Dia kait je sebenarnya ni. Kawan, family, dia kait sebab dia tulang belakang untuk seseorang tu. Dia tulang belakang cerita seseorang tu untuk melangkah. Ada setengah anak ni dia boleh survive dengan keadaan gitu. Allah bagi dia kuat semangat. Family kata gapolah dia ikut dia lah, hitai ke, keriting ke kan. Dia boleh survive. Dia boleh survive sampai dia berjaya. Masa tu lah family baru nampak dia punya ni. Tapi ada cerita ni siapa pernah dengar. Based on true story jugalah. Dia live lah. Anak tu kan hidup daripada kecil lagi dia buatkan macam anak tiri. Sampailah ke besar walaupun berjaya masih lagi dia anak tirikan anak tu. Untuk tahu apa masalah sebenarnya tu. That's why kita kena jaga hubungan family lah terutamanya. Hubungan dengan Allah tu kita kena jaga. Hubungan family lah sesama manusia tu kena jaga. Ada kaitan ke dengan mental? Yes, ada kaitan sebab dia akan bagi efek dekat orang sekeliling. Orang bila anak-anak contoh ada cucu yang membesarkan kita semua duk melontarkan kata-kata kesat, dia akan akan ikut benda tu. Dia akan ikut, dia kata apa dekat rumah dah ajar. Kita dah dibesarkan dengan perkataan-perkataan kesat tu. So tak usahlah kita dilabelkan satu family yang bermasalah. Okey, rasanya itu sahaja aku untuk sharing kita pada petang ini. Untuk esok kita ada apa dah? Esok kita ada weekly Zoom. Esok ada weekly Zoom. Untuk segmen kita pada esok hari, kita ada kumpul semua tajuk tu. Kau pernah segmen apa ni? Kita ingat tak? Segmennya belah pagi kita ada perkembangan semasa daripada HQ. Betul. Jadi dan juga sesi petang kita ada ngopi. Ngopi. So petang esok kita santai-santai dia tanpa tajuk, tanpa topik. Kalau ada topik yang menarik ke, kalau macam esok nak cerita hantu lah, boleh sama-sama. Maaflah sebab kami sebenarnya kalau nak sharing-sharing ini dia kena banyak buat research. Sebab tu dia tak berani nak ayat sangat. Sebab tu kita tak berani nak sebut sangat benda tu sebab tak saja kita takut macam sebab kita live. Kita live. Benda ni boleh viral. Tak pasal pula muka aku viral sekarang bagi. Jadi untuk esok kita ada perkembangan semasa daripada HQ, daripada apa yang terjadi daripada hari Sabtu lepas sehinggalah hari Khamis. Kita akan bagi tahu pada sesi pagi dan sesi petang kita bercerita pasal apa. Nak cerita pasal baju raya ke, nak cerita pasal kuih raya ke, semuanya boleh. Nak cerita pasal hantu-hantu ke, boleh je. Hantu-hantu raya ke, boleh je. Okey, apa-apa pun kita jumpa lagi untuk esok sesi pagi dan juga petang di Najihah Hafiz HQ. Suara-suara orang muda. Suara-suara maksudnya politik ke? Apa tu Kak Farida? Dia macam menarik juga tu suara-suara orang muda. Apa tu? Tapi apa-apa kita jumpa lagi untuk besok hari di
space yang sama, pada waktu yang sama, hari yang berbeza. Dan jangan lupa kita punya tagline, yakini produk keluaran semua cari bersama Najhah. Orang nama saya Pila kepada anda semua. Bye. Assalamualaikum. Terima kasih sebab stay tengok live kami.